Assalamualaikum dan selamat datang ke Sri Kandi Camellia. Rancangan kami yang pertama pada musim ini akan mengenalkan seorang wanita yang sangat kuat. Beliau adalah seorang artis, penyanyi, penulis lagu, penulis lirik, adrenaline junkie juga katanya. Okay, so selamat datang ke rancangan kami Mimi Fly. Yay! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Bye. Terima kasih. Sangat baik dan sangat excited nak interview Mimi Fly. Mimi Fly adalah tetamu pertama, okey, untuk rancangan Sri Kandi Camellia. Jangan main-main. Aku still number one. That's why I always go number one. Okey Mimi, boleh tak Mimi ceritakan sikit tentang sejarah silam apa yang dah berlaku dalam hidup Mimi yang menyebabkan Mimi mengalami trauma psikologi? Mimi tak pernah cerita ni dengan orang publicly macam ni. So, sabar sikit kan Mimi. Let me take my time. Boleh, silakan. Okay, so peristiwa yang berlaku masa Mimi berumur 5 tahun, 6 tahun macam tu actually telah impact Mimi lebih daripada yang Mimi sangka. Masa tu Mimi tak tahu yang Mimi ni sebenarnya was molested, right? It was physical abuse dari seorang rakan family lah, macam family friends yang tinggal dengan kami dekat bilik bawah, right? So masa tu Mimi tak tahu. So mula-mula friendly je. Mula-mula macam belikan gula-gula, bawa kita wrestling, gletik-gletik. Lepas tu bila jadi apa saja yang berlaku tu, masa tu Mimi ingatkan it's normal. Tapi sampai satu malam Mimi nampak pada satu point time tu, orang gaji Mimi nampak kami wrestling kat dalam bilik. And malam tu Mimi terjaga, Mimi nampak mama Mimi dengan orang gaji Mimi bercakap. Mimi nampak mama Mimi nangis. Besoknya orang tu dah tak ada. And masalah dia dalam trauma ni is Mimi dengan family tak bercakap pasal benda ni. Yelah, Mimi baru 5-6 tahun. Maybe family Mimi just rasa macam nak cakap apa kat budak 5-6 tahun, apa yang dia faham kan. Tapi sebenarnya bila kita tak kena explain ni, kita deal dengan kekosongan yang terlampau dalam sampai kita pun tak faham kan. Tapi the fact that macam bila kita dah create bond dengan seseorang macam tu, and tiba-tiba dia pergi abandon kita and kita tak faham kenapa, itu sebenarnya adalah satu trauma yang boleh dibawa. Dia akan affect relationship kita in the future kalau kita tak correct. Kalau kita tak jumpa jalan penyelesaian dia, kita akan keep dapat relationship yang macam tu. Sebab pada usia 5-6 tahun, kalau itu je yang kita tahu kan, jadi macam itu yang sebenarnya impact punya life. Tapi masa tu Mimi rasa Mimi tak sedar kan. Tapi ada banyak sangat episod sepanjang Mimi besar di mana Mimi banyak memberontak. Mimi sayang mama Mimi, tapi Mimi grow up, Mimi sangat banyak kali memberontak, banyak sangat rebel. So tapi bila Mimi ada satu hari tu, Mimi ada dengar something yang buat Mimi rasa macam apa yang jadi tu sebenarnya adalah an act of a pedophile kan. Sampai Mimi sedar benda tu yang jadi kat Mimi, itu yang Mimi buat memberontak tu. Sebab it's too late to talk about it dah. It was too late to talk about it dah. It was just about moving forward. Nobody pun masa tu boleh faham yang peristiwa 5-6 yang masa umur kita 5-6 tahun kan. Tapi in the end keputusan untuk simpan benda tu dengan Mimi tu yang buat
Mimi memberontak and sentiasa rebel, sentiasa nak minta attention or just buat suka hati macam tu kan. So Mimi rasa dia affect my relationship dengan lelaki, or macam maksudnya dari segi mencari pasangan hidup ni. Mimi rasa dia dah effect Mimi sampai ke perkahwinan Mimi lah yang berakhir dengan perceraian. Dia also affect hubungan Mimi dengan ayah Mimi. Mimi also takut dengan komitmen. Mimi takut benda tu berubah macam dulu. In the end, dia bawa Mimi pergi all this toxic relationship, one after another. Sampai masa Mimi bercerai tu, Baban, yang Mimi start take my life back. Mimi start macam, no, I don't want that anymore. Like, no, stop. No more this kind of thing. No more relationship macam ni. Niatlah dengan sesungguh-sungguhnya. And Alhamdulillah, I'm living my best life now. Alhamdulillah. Boleh tak Baban simpulkan yang Mimi dah you were molested at 5 or 6, dan masa tu mungkin Mimi rasa kenapa dia tinggalkan aku, kenapa dia pergi. Perasaan marah Mimi tu adalah sebab dia pergi tinggalkan Mimi. Sampai ke satu tahap Mimi dapat tahu yang what he did was actually wrong, yang dia dah molest Mimi, and daripada marah pada dia meninggalkan Mimi, jadi marah kepada orang sekeliling Mimi kerana tak memberitahu yang benda tu adalah salah. Yang what happened to you was so wrong and you felt like you should have been protected. Selain daripada memberontak, apa lagi simptom-simptom? Sebab I think memberontak tu pun salah satu simptom kita act out disebabkan trauma tu suppress dalam diri kita. So apa lagi simptom-simptom yang Mimi rasa Mimi alami sejak daripada kejadian tu sampailah Mimi sedar yang you needed help? Mimi rasa masa Mimi kahwin tu Mimi nampak simptom-simptom yang Mimi act out. Sebab masa Mimi kahwin 13 hari lepas tu bapa Mimi meninggal. So Mimi berkabung pada waktu yang sama Mimi berkahwin. And masa Mimi kahwin je, lepas Mimi kahwin, Mimi terus fly pergi Indonesia tau, untuk represent Malaysia dalam satu competition. It's supposed to be a celebration, but I'm actually in pain. So kita jadi confused. Apa nak rasa? Takut lah nak rasa happy, or should we grieve dalam diam? So simptom-simptom dia tu lah. Bila kita tak rebel, kita isolate diri kita juga. I isolate myself. Maksudnya Mimi tak nak keluar. Kawan Mimi datang rumah nak bawa Mimi keluar, dia nampak Mimi atas katil tengah tidur. Dia bangun, dia kata dia dah siap. Kenapa kau tidur? And Mimi cakap aku just tak larat nak keluar. Tidur. Apa saja event tak nak pergi. Even my relationship dengan my family pun masa tu tak bagus. Just fight. And of course lah, macam when it comes to perkahwinan lagi, kita baru nak kenal each other and baru nak, tak payah kita cerita lah pasal benda tu, kan? Yeah. So in a way, dia just simptom-simptom dia tu lah. Mimi banyak duduk diam-diam. Tapi sebenarnya dalam duduk diam-diam tu, it's actually beautiful. In the end lah, kan? Sebab masa tu yang Mimi dapat sign. Masa tu yang Mimi dapat petanda-petanda yang Mimi patut tinggalkan. Mimi just rasa macam kata hati Mimi tu makin kuat, makin senang untuk mendengar. And bila Mimi bincang dengan keluarga terdekat Mimi hantar message kat keluarga terdekat Mimi dalam 7 orang. 4 orang kata okey untuk cerai, 3 orang kata tak. Dan masa tu Mimi rasa macam ada one time tu Mimi nampak satu sign ni. Mimi buka laptop and then Mimi nampak leave, let go. And then masa tu pukul 3 pagi
crying, Mimi tengah nangis, tak tahu nak buat apa masa tu sebab Mimi just rasa macam Mimi confused duduk sini. Sebab Mimi banyak sangat spend my time dekat home studio, dekat rumah bersama dengan bekas suami Mimi. I feel like Tuhan tu akan bagi sign kat kita, especially bila kita seorang-seorang. No, especially bila kita tengah seorang-seorang, tengah khusyuk, you know kan, macam especially bila kita tengah spend our time seorang-seorang. And tak kisahlah waktu kita, especially waktu yang tengah susah dan sedih dan hibur tu lah, rasa itulah yang paling kuat sign dia daripada Allah. So in a way, Mimi buatlah, Mimi decided untuk minta cerai. Alhamdulillah, hubungan Mimi yang bekas suami pun okey. And macam Mimi rasa kita lebih happy sekarang. Macam tu. And yeah, ada chance to start over kan. Kebanyakan orang nak nampak penceraian tu sebagai satu pengakhiran, tapi pada masa yang sama dia juga adalah satu permulaan untuk satu kehidupan yang baru. So bila agaknya dalam hidup Mimi yang Mimi sedar Mimi perlukan sokongan, dan apa yang Mimi lakukan untuk claim back your life masa tu? Mimi pergi jumpa terapis sebab ada one time tu lepas Mimi mandi, Mimi rasa my body shaking dalam 10 minutes. Macam the longest 10 minutes of my life. Mimi tak tahu Mimi fikir apa. Masa tu Mimi tak tahu. Just keluar daripada shower and just tremble. Sampai Mimi dah duduk atas lantai pun macam still tremble. I could feel it dekat dalam tulang-tulang Mimi tremble. And Mimi takut masa tu anything happen. So Mimi terus reach out, bukan pergi hospital, Mimi reach out untuk jumpa therapist because Mimi rasa I need to speak up about it. Because I'm so good at keeping secrets, bye-bye. Mimi terlampau terror simpan rahsia kan daripada kecil. So it took me that. Mimi sampai kena, I can call that panic attack lah kan, like or a call from your body. It sounds like actually, a panic attack. Yeah, work something out about whatever yang kita tengah fikir. And Mimi jumpa therapist because of it. And because of that, baru Mimi faham my pattern, my behaviour dalam my relationship. Baru Mimi faham kenapa Mimi takut dengan komitmen, kenapa Mimi kurang trust, and macam mana Mimi nak build the trust bila Mimi dah ada new relationship. It's good that Mimi rasa itu antara salah satu benda yang Mimi rasa penting. Not only, bukan saja Mimi kuat membaca pasal apa saja yang Mimi tengah go through, Mimi pun actually seek professional help supaya kita boleh langsung terus start kita punya healing journey dengan move forward with different action. Create that boundaries, can draw that line. Healthy boundaries. Ever since Mimi start buat semua tu, life just change. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Mimi seorang artis, seorang penyanyi, penulis lagu dan pelirik. And actually I think menulis lagu dan menulis lirik tu juga adalah satu outlet untuk meluahkan ataupun mengeluarkan segala kesakitan, segala ketakpuashatian tu semualah, into art. And itu juga I think is part of your healing, I think. Right? Yeah. Okay. But also writing, yeah, it's also words are spells. Dia macam doa bagi Mimi. Mimi rasa bila kita tulis, especially benda-benda yang macam apa yang kita nak, apa yang kita nak capai, or apa yang kita rasa kita grateful for, writing about it, it's actually, it works. Yeah, betul-betul. It works. Masyarakat umum, kita ni selalu tengok artis macam Mimi ni sebagai seorang yang ada segala-galanya.
you have money, you have fame, you have basically you have everything. So kita selalu lupa yang artis ni juga manusia biasa, ada perasaan, ada kesukaan, ada benda yang dia tak suka. So dan juga mengalami masalah kesihatan mental juga pada certain time. So adakah Mimi rasa perbezaan antara selebriti dengan orang biasa when it comes to dealing with mental health issues? Of course berbeza. Tak sama at all. Apa saja yang korang go through, Mimi rasa artis kena industrial sikit lah sebab dia dalam industri. Kan? Dulu lain bahkan, Dulu artis kita boleh tahu daripada majalah yang kita beli. And TV show. Kalau kita tengok. Kan? Sekarang, diorang ada akses dekat artis kat social media. And sebagai artis, itu kerja kita orang sekarang. Also bergiat dalam social media. Energi positif, negatif, kita kena ambil semua. Alright? Dan kadang-kadang bila kita baca, orang benci kat kita, right? Tapi kita tak nampak muka dia. So dia dalam dari dia bukan orang yang kita kenal. Kan? So sebab social media artis, follower dia semua yang dia tak kenal. Kan? Tapi ada hak untuk drop komen kat dalam social media. But dia tak kenal kita. Macam mana dia cakap apa yang dia cakap tu, right? Tapi kita ada hubungan yang macam tu dalam hidup kita. Tapi kawan-kawan lah, close friend yang boleh cakap kasar kita atau macam cakap benda yang terang dengan kita kan. So kita jadi confused sebagai artis. Masa tu beza dia. Kita orang lagi sakit. But I guess kan, kalau kita nak cakap dia sakit, kita boleh tengok orang lain punya yang lebih besar follower dia punya sakit macam mana. Right? Kita boleh tengok macam, sebab tu kita boleh humble diri kita and be grounded kan. Sebab kita bukan seorang-seorang. Kita member artis tapi we're not alone. Kita ada banyak rakan-rakan artis yang faham apa kita go through. So kita banyak deal dengan ada relationship sama artis lah, untuk kita tahu macam we got each other in the end kan. Mimi pun dah pandai shut down benda tu. It's just Mimi tak layan. It's none of my business. Kau nak cakap apa pun, itu tak membuktikan apa-apa pasal aku. Tu satu. And apa saja korang cakap pun tak bagi aku tak boleh guna apa yang korang cakap tu untuk bayar bil aku. Itu betul. Itu sangat betul. Aku tak boleh guna apa yang kau cakap ni. Aku tak boleh nak guna duit tu. Macam-macam cara pun aku tak boleh guna apa yang kau cakap ni untuk aku bayar bil-bil aku. Tak boleh. Tak ada jalan. So not important. Ya, betul. So disebabkan itu juga, adakah Mimi sekarang menggunakan platform social media tu untuk jadi advocate untuk mental health issues ataupun apa-apa isu yang Mimi rasa dekat di hati Mimi? Mimi ni actually kan tak adalah nak bagi tahu orang yang Mimi ni datang sebagai somebody yang nak memotivasikan orang. Tak adalah Mimi buat macam tu. I do feel like my life is my message lah. Kan? I have to biasa lead by example lah. And that's why you see macam kalau my social media, it's all about laughing a lot, building relationship, connect with your family, find ways to spend time with your family. To me, I feel like I'm not saying that Mimi tak semangat nak buat, bukan. It's just that that's not my first intention. My first intention is actually to really build good relationship around me, kan. So now that when I channel that on social media pun jadi benda yang sama. I want to be able to really be love with the people, to show love, to be kind, to be gentle,
so that you be gentle, you be kind. You can also be creative, and you can also move aggressive, but still gentle in a way kan, macam because we are human and we are one, we are all the same kan. Semua akan pergi balik pada dia. The end. Okay Mimi, terima kasih banyak sebab sudi di interview untuk rancangan Camellia ni, Sri Kandi Camellia. Tapi sebelum kita pergi, apa nasihat Mimi untuk peminat-peminat Mimi yang mungkin sedang mengalami isu-isu kesihatan mental dan pada masa yang sama malu ataupun tak yakin atau takut untuk speak up tentang masalah mereka? Mimi sangat-sangat faham. Macam tu lah Mimi, nak speak up, tak nak cerita, rasa macam tak penting, tapi sebenarnya penting. Sebenarnya benda-benda yang bagi Mimi, apa yang penting is for you to be kind to yourself. Kita kena belajar untuk jaga hati diri sendiri. Sebelum kita lemparkan perkataan-perkataan yang sebenarnya menjatuhkan diri kita, kita ni yang cakap dengan diri kita. Wah, kita tengah go through masalah, bila kita tak cerita dengan orang, kita akan start bercerita dengan diri sendiri lebih banyak daripada bercerita dengan orang. And apa cerita yang korang cerita tu? Korang cerita apa? Adakah cerita tu negatif, menjatuhkan, buat you lagi down? It's not right. That's not kind to yourself. You gotta be your own best friend this time. It's okay to be alone, because to me being alone buat you nampak lebih terang, buat you lebih connect dengan kata hati tu. Tapi apa yang awak bisikkan tu? Adakah kata-kata awak tu kasar? Kita dah kena start check. Kita dah start kena kenal benda tu, kena correct benda tu. Sebab tak ada siapa boleh sayang kita kalau kita tak sayang diri sendiri, guys. Tak ada siapa. Nobody. That is beautiful Mimi, and I hope kita punya penonton semua akan mendapat kebaikan daripada apa-apa yang kita kongsikan malam ni. Semua orang akan dapat belajar sesuatu daripadanya dan juga harap ia akan menjadi sesuatu yang positif dalam hidup anda semua. Terima kasih banyak Mimi sebab sudi datang ke show kami, and harap-harap sudilah lagi untuk jadi tetamu kita orang pada masa akan datang. dan mungkin pada masa akan datang tu kita boleh buat satu mini dance class. Yes, we can. Yay. Yes, boleh. Okay, so penonton semua, harap anda semua bukan setakat terhibur dengan rancangan ni, tapi juga mendapat sesuatu yang positif daripada mesej yang Mimi cuba sampaikan tadi. So pada anda semua, kalau anda sedang melalui apa-apa krisis mental, apa-apa isu kesihatan mental, jangan takut, jangan segan, sila reach out untuk dapatkan sokongan, bantuan. Banyak tempat-tempat yang anda boleh dapatkan sokongan, dan Bapak akan list down kan semua tempat-tempat, semua nombor telefon, semua organisation yang anda boleh cari atau anda boleh hubungi untuk mendapatkan bantuan tersebut, selain daripada berjumpa dengan doktor. Sebab kadang-kadang kita ni takut sikit nak jumpa doktor kan. So bercakap dengan orang-orang biasa macam Bapak ni pun, so kita boleh sekurang-kurangnya kita boleh meluahkan apa yang ada dalam hati kita. Dan juga jangan lupa subscribe pada YouTube Camellia ni. Connect dengan kami di Instagram, di Facebook, dan jangan lupa pergi ke website kami yayasanzuriatcare.org. Banyak info mengenai Yayasan Zuriat Care kat situ yang anda boleh dapati, dan juga kalau anda ingin menderma untuk membantu kami menjalankan program-program yang boleh membantu orang ramai menangani isu kesihatan mental mereka, silalah pergi ke website kami yayasanzuriatcare.org. So dengan itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye. Bye Mimi. Bye.